34. Kita buka 34 34. 34. Oh, bukan 32. Ar-raddu 'ala al-falasifah. Tu saya tak ada. Faham tu? Hantar soalan lain ni. Betul lah. Waqfah ma'al mu'aridin li fikrati tarhib wa targhib. Tarhib wa tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqfatun ma'al mu'aridin li fikrati targhib wa tarhib. Penjelasan kita terhadap penjelasan Islam terhadap golongan yang menentang idea targhib dan tarhib. Ada dua golongan yang menentang idea targhib dan tarhib ni. Jadi mereka berpendapat melakukan kebaikan dari itu ataupun meninggalkan kejahatan dari itu lizatil amal, kerana amalan tu kan? Dia meninggalkan kebaikan kerana kebaikan, bukan dengan sebab nakkan apa semua tu kan. Satu pandangan falsafah, satu pandangan golongan sufi. Okey, fi'atul falasifah, al-fi'atul ula tatamassalu fi ba'd falasifatil akhlaqil mithaliyyin alladhina yunaduna bi ada'il wajibi li dhatihi bi ghaddi an-nazari 'an nata'ijihi nafi'atan kanat am darratan. Kumpulan yang pertama, golongan yang pertama, iaitu golongan ahli falsafah. Ahli falsafah idealism. Dia orang kata apa, idealisme ni ataupun idealistik ni, idea je. Jadi dia orang ada satu pandangan, dia orang ada satu fahaman, dia panggil alam idea. Alam idea ni ataupun dalam bahasa Arab dia alam mithali lah. Dia tak ada ni dekat dunia ni, tapi dia kata dunia ni cermin kepada alam idea. Yang dunia ni bukan hakiki. Dia kata yang hakiki tu alam idea. Manusia sebelum dia turun ke dunia, dia berada di alam idea. Sebab tu bila dia hidup kat dunia ni, dia buat sesuatu bila dia melihat sesuatu, dia dapat hasil daripada pengalaman dia dalam ni, dia dapat keluarkan kaedah ataupun prinsip. Prinsip ni sebenarnya benda yang dia dah alami di alam idea. Cuma bila dia turun kat dunia, dia lupa. Bila dia tengok gambaran dunia ni, dia teringat kepada alam idea yang berbentuk prinsip dia dulu. Macam tu lah. Jadi pendukung kepada fahaman idea, faham idea ni macam Aristotle kan? Aristotle lah. Mereka mengatakan melaksanakan kewajipan tadi tu lizatil wajib, kerana kewajipan tu, bukan dengan sebab kita nak manfaat, tanpa melihat kepada natijah. Bighaddin nazari an nataij, tanpa melihat kepada natijah. Sama ada natijah dia nafi'ah, memberi manfaat, ataupun memberi mudarat. Tunal tifatin ila raghbin wa rahbin, tanpa melihat kepada, tanpa berpandukan pada raghb, kemahuan, ataupun rahab, takut. Wahum yadinuna al-akhlaq ad-diniyah bi annaha tarbitu ada al-wajib bil manfa'ah. Mereka mencemuhlah akhlak yang berasaskan agama ni, kerana bagi mereka akhlak yang berasaskan agama ni, dia mengikatkan satu kewajipan tu dengan manfaat. Sama ada manfaat tadi, walaupun manfaat tadi tu manfaat akhirat, tapi manfaatlah juga. Jadi dia kata ni rendah punya. Ni orang kata apa, tahap akhlak yang rendah. Golongan yang kedua, Syiatus Sufiyah. Dia Sufi ni, dia golongan Aristotle ni, Socrates, Aristotle ni. Dia orang, nama dia orang Sophist kan.
Dia satu lagi sophistop. Safsataiyah, ini golongan yang tengok kepada lazat kenikmatan dunia saja. Mana yang manusia rasa baik, baiklah kan. Mana yang manusia rasa jahat, jahatlah. Boleh jadi orang ni dia nampak ni baik, orang ni pula nampak yang ni jahat. Dia kata kebaikan itu bukan satu yang mutlak, tapi dia nisbi je. Dia nak timbul, dia nak campakkan keraguan dalam otak manusia. Lawan kepada golongan ni sophist lah misali ni golongan misali ni, Jawan ni macam peguam lah, golongan peguam lah, pendebat Aristotle apa semuanya. Jadi dia lawan golongan sophista ni dengan idea, dengan akal. Jadi sufi ni satu pendapat mengatakan daripada itulah sophist lah, falsafah, filosofi. Sofi tu daripada situ lah, perkataan sofi tu kan. Daripada perkataan sofi tu jadi sufi kan? Satu pendapat lah kan, dibawa masuk ke dalam bahasa, dalam dunia Islam. Lepas tu ada pro kontra lah, panjang cerita dia kan. Yang kedua, tatamasal fi ba'dhi sufiyah. Pendapat kedua, pendapat golongan sufi, alladzina balaghu fil inkar ala man fa'ala al-khaira wa taraka syarr. Mereka ni menolak dengan apa secara berlebihan, ataupun menafikan golongan yang melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, mentaati Allah, raja'an fi rahmatih, kerana mengharapkan rahmat Allah, khaufan min azabi, takutkan azab dia, raghaban fi jannati wa rahaban min nari, nakkan syurga, nak takutkan apa neraka. Dia kata ni golongan ni tak betul, berlebihan, dia orang tolak macam tu kan. Wa qalu la takun ka'abdi su' in khafa amin. Mereka kata kamu jangan jadi macam hamba yang jahat. Bila dia takut baru dia buat kerja. Hamba yang bekerja dengan seorang majikan, bila dia takut majikan dia akan hukum dia, baru dia buat kerja kan. Wala ka'ajiri su', dan jangan kamu jadi seperti orang upahan yang jahat. Orang upah yang jahat ni, dia kata illam yu'ta ajran lam ya'mal. Kalau dia tak diberi upah, dia tak bekerja. Jadi bagi dia, orang upahan ni, kalau dia bekerja kerana nak upah, kalau tak diberi upah dia tak bekerja, ni jahat. Ni tak jahat. Jadi orang yang nak pahala jahat. Tapi kalau kita tengok kat dunia lah kan, kalau kita nak upah orang buat apa-apa kan, kita nak minta orang buat apa, kita nak upah dia lah. Dia memang ambil upah buat benda tu, buat rumah ke apa kan. Kalau kita tak bagi upah, tak bagi modal, tak bagi upah, dia tak buat kerja, jahat dia. Jahat dia macam tu. Memang dah macam tu. Kita yang jahat. Siapa tak bagi upah kat dia kan. Dan dia memang bekerja dengan upah. Lainlah kalau dia bekerja, orang kata apa, kerja kebajikan tu bukan ajir kan. Kalau orang yang buat kerja kebajikan tu bukan orang upahan, bukan ajir kan, tu lain kan. Ar-raddu 'ala al-falasifah. Nak menolak pandangan yang pertama tadi, pandangan falsafah. Dia kata, apa pandangan dia? Dia punya kata kunci dia ada wajibi lidati, melaksanakan kewajipan lidatil wajib, kerana kewajipan tu sendiri. Nak tolak pandangan. Dia kata golongan ahli falsafah, ataupun kita silakan sebagai wajibiyun lah, macam tu kan, nisbah kepada wajib. Contohnya yang kemudian ni August Kant apa sini kan, waman wafaqahu, dan orang yang sepertinya, fal haqiqah annahum ghafilu an tabi'atil bashar. Jadi sebenarnya mereka ni lupa tentang tabiat manusia. Wa tatallu'ihim ila ma yanfa'uhum ajilan aw ajila, dan mereka lupa tentang keinginan manusia tu secara semula jadi kepada benda yang memberi manfaat, sama ada yang segera ataupun yang lambat. Wa wajuzun min tarkibi fitratihim, itu sebahagian daripada fitrah manusia.
allati fatarahumullahu 'alaiha wa la in kana ba'dun nas yastati'u at-tajarruda 'anil ghayatil manutati bil 'amal. Kalaulah sebahagian manusia boleh melakukan amalan dengan tajarrud. Maksud tajarrud, maksudnya diketepikan segala tujuan dan manfaat. Macam tu kan. Tapi kebanyakan manusia fa inna jumhuran nas la yuharrikuhum illa ar-raghbu war-rahab. Tapi kebanyakan manusia tak boleh. Mereka hanya bekerja kerana takut dan suka. Macam tu kan. Wa madama al-amru kadzalika falyakunir raghbu fi ma 'indallah. Kalaulah macam tu tak dapat elak, maka sebaik-baik keinginan yang ada di sisi Tuhan lah, dan sebaik-baik ketakutan yang apa yang diancam oleh Tuhan lah. Macam tu, itu yang paling bagus lah. Wal takunil manfa'atul marjuwatu liman yu'addil wajiba wa yaf'alul khaira fawqa al manafi'il madiyyati wal zatiyyati wal aniyah. Jadi hendaklah manfaat yang diinginkan ataupun yang diharapkan oleh seseorang yang melakukan kewajipan dan melakukan kebaikan tadi itu mengatasi manfaat kebendaan dan manfaat individu, dan manfaat yang sifat dia segera. Jadi tak ada masalah kalau bekerja untuk manfaat, tapi mesti manfaat tu manfaat yang universal lah. Universal, dia tak bersifat individu, kemudian dia jangka masa panjang. Kemudian lagi bagus manfaat tu yang di sisi Tuhan. Macam tu kan. litakun manfaatan akbara minal madiyatil faniyah. Mestilah dia manfaat yang lebih besar daripada benda yang boleh, yang apa, yang tak kekal. Wa ausa'a minal ladzatil mahdudah, dan lebih luas daripada keseronokan yang terbatas sifat dia. Wa ab'ad minad dunyal ajilah, dan lebih jauh daripada dunia yang sifatnya yang segera ni. Wa bihadza yataharraru al-insan min 'ubudiyyatihi li bariqil maddati aw li hawan nafsi aw li mata'id dunya. Dengan cara begini manusia bebas daripada kehambaan terhadap benda dan juga hawa nafsu ataupun dunia. Wa yaghdu ta'alluquhu kulluhu billahi wa ma 'indah. Jadi dia punya pergantungannya hanya kepada Allah dan apa yang Allah sediakan. Itu lebih suci kan. Wa khairun wa abqa, dan itu lebih baik dan lebih kekal. Ma 'indakum yanfat wa ma 'indallahi baq. Yang di sisi kamu itu tak kekal, akan musnah. Yang ada di sisi Tuhan itu dikekal. Innal ladzi khashiyahu al-misaliyun min al-falasifati huwa al-'amalu raghbatan fi manafi'id dunya al-madiyah allati tufarriqu an-nasa wa la tajma'uhum. Yang ditakuti oleh golongan misaliyun ni sebenarnya apa dia? Mereka takut bekerja kerana manfaat dunia yang boleh memecah belahkan manusia, yang boleh melemahkan manusia, yang tak boleh menguatkan mereka. Sebab manfaat dunia yang itu memanglah manfaat yang terbatas sifat dia, yang bersifat individu, yang segera ni. Yang ini kalau kita jadikan tujuan, dia akan menyebabkan kita pentingan di sini, kita mungkin bergaduh dengan orang dan kita takkan kuat sebab tak nak bergabung dengan orang yang itu memanglah mungkin dia orang takut yang tu, jadi dia pukul rata semua sekali. Tak boleh lah lianna manfa'ata hadha, sebab manfaatnya macam ni dararun ala akharin, dia mudarat ke atas orang lain. Amal amalu raghbatan fi masubatillah, tapi kalau beramal, bekerja kerana mahukan pahala Tuhan, wa rahbatan min uqubati, takutkan hukuman Tuhan, fa wa yas'una sajamia, itu dia boleh meliputi semua orang. Maknanya kita tak akan bergaduh, bahkan kita mungkin boleh bekerja sama dengan orang macam tu kan. Wa aku min aqwa ad-dawafi' li fi'lil khairat wa ijtinabi syurur inda jamahirina, bahkan dia merupakan dorongan yang paling kuat untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri daripada kejahatan di sisi kebanyakan manusia. Ala anahuna nuqtatan jadiratan bil iltifat wa ta'ammul nabaha 'alaiha syekhuna Dr. Darras rahimahullah hina qala. Cuma ada satu poin lagi yang perlu diingat kat sini. Dia kata seperti yang disebut oleh Dr. Muhammad Abdullah Darras dalam kitab dia Kalimat fi Mabadi' Ilmi al-Akhlaq. Dr. Darras ni macam dia dia selari dengan, dia macam tak menolak apa pandangan Li Falsafah.
yang mengatakan adaul wajibi lidzatil wajib kan, tapi dia bagi pemahaman yang lain tentang teori tu. Teori pemahaman yang tak bercanggah dengan syariat Islam. Innan nas kathiran ma yaltabisu alaihimul amru baina ajziyatil amali wa samaratihi min jihah wa baina ahdafil amili wa ghayatihi min jihatin ukhra. Dia kata kebanyakan orang terkeliru antara balasan dan natijah amal dengan tujuan di sebalik amal. Dia kata tak sama tujuan dengan natijah. Ni kita dalam fi ma'alat pun macam tu lah kan. Kadang fi ma'alat kan, ma'alat ni natijah dan dia bukan ghayah kan, bukan ghayat kan. Contoh macam kita masuk politik, ghayah kita ada. Ghayah kita nak tatbik syariah contohnya kan, tatbik syariah fi daulah contohnya kan. Sebab tu kita masuk politik. Tapi bila kita masuk politik, natijah dia, adakah kita dapat laksanakan syariat? Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Natijah lain kan, jadi ghayah lain kan, ma'alat tu lain kan. Boleh jadi kita dapat lain. Adakah kita dapat lain tu kita tak boleh masuk politik? Tak. Kan? Sebab yang kita punya tujuan tu masih ada kan, cuma natijah lain. Sana dia cakap yang tu lah. Tapi orang, sebahagian orang dia keliru, dia ingat natijah tu lah tujuan. Kemudian dia ingat upah di atas kerja. Orang buat kerja dia dapat upah. Adakah upah tu tujuan bekerja? Tak, tujuan lain kan. وهكذا يخلطون بين الغاية الفعلية بمعنى طرف الطريق وآخره والغاية القصدية بمعنى نية العامل وهدفه. Begitu juga mereka campur aduk antara ghayah yang bersifat perbuatan. Dia maknanya ghayah perbuatan ni ada awal ada akhir perbuatan tu. Macam kita berjalan daripada Melaka ke Seremban. Jadi dia ada awal, Melaka, akhir dia Seremban. Itu ghayah fi'liyah lah kan. Tapi ada satu lagi ghayah qasdiyah. Ghayah qasdiyah ni bukan tu, bukan yang nampak tu. Ghayah qasdiyah ni niatu al-amil wa hadafu, dan tujuan dia itu tak ada ukur dia kan. Ghannin anna wada ihdahuma huwa wad'un lil ukhra. Mereka tersalah faham, jadi mereka ingat yang tu padahal lain kan. Hatta ka'anna al-Islam yaluhu lil mu'minina yaqsudu bi'amalin tilka an-nata'ij kullaha. Jadi au ba'daha 'ala at-takhyir, sehingga sebahagian orang menyangka bila buat amalan dalam Islam ni, natijah yang Islam sebut dalam Quran dan hadis itu semua kena ambil kan. Itu semua adalah ghayah kan. Sebenarnya bukan kan? Ataupun kita boleh pilih mana kita nak syurga ke ataupun kita nak pahala. Kita nak syurga ke kita nak umur panjang. Tak boleh kan. Bukan boleh pilih-pilih benda tu kan. Dia kata wa innal amra laysa kama za'mu fa anwa'ul ajziyati allati qarraraha al-Quran lil fadilati war radilati la tuhsa kathrah. Jenis-jenis balasan yang disebut dalam Quran tentang satu kebaikan ataupun satu kejahatan, satu perkara mulia dan satu perkara hina tu, la tuhsa kathratan, tak dapat dihitung banyaknya. Walakinnal hadaf alladhi wada'ahu, tapi tujuan satu je. Balasan banyak, tujuan di atas amalan tadi tu satu je. Nusba ainil amili hadafun wahidun la ta'adduda fi wa la taruddud. Tujuan satu dan tidak ada berbilang kat situ, dan tak ada ragu-ragu kat situ. Apa dia? Wajhullahi mahdan khalisa, kerana Allah. Jadi dia nak cakap buat satu kewajipan lidzatul wajib, macam tu lah, tapi tukar sikit. Buat kewajipan kerana Allah, tak ada yang lain. Tapi dalam Al-Quran sebut dapat ni, itu balasan, itu bukannya ghayah kan. Dia macam nak menggunakan teori yang sama dari falsafah tadi, tapi pemahaman yang lain. Macam tu kan. Wa hadha kama tara ta'birun ruhi
an ma'na ada'il wajib li dhati. Inilah sebenarnya, ini semua dia kata ungkapan yang lain sikit yang bersifat rohani. Tentang teori ada'ul wajibi li dhati. Sama je, cuma yang itu ungkapan tu macam berbau falsafah sikit. Tapi yang melakukan kewajipan kerana Allah ni dia ada nilai kerohanian sikit. Benda yang sama je. Macam tu kan. Wa huwa ma'na najidu fil Quran fi akthar min 1000 mawdi'. Makna ni kita akan jumpa dalam Quran, disebut dalam Quran lebih daripada 1000 tempat. Kulluha tahussu 'ala al-fadilati lima laha min qimatin zatiyah. Semua nas-nas dalam Quran tadi tu menyeru, menggesa kepada kemuliaan yang ada nilai zati, nilai tersendiri. Bighaddin nazari an kulli athariha, tanpa melihat kepada kesan kemuliaan ataupun kebaikan tadi tu. Kesan dia banyak kan. Dapat ni kan. Ala anna tilkal ajziyatal karimata allati wa'ada Allahu biha al-muttaqin innama wa'ada biha man kanat ghayatuhu min 'amalihi huwa wajhu Allah wahdah. Cuma balasan yang banyak ataupun natijah kesan-kesan yang banyak tadi tu Allah hanya bagi kepada orang yang melakukan pekerjaan kerana dia je. Wa wallazi atallaha biqalbin salimin wa wallazi jaa biqalbin munibin wa wallazi kana 'amaluhu fi sabilillah. Yang macam itulah kan. Lepas tu bila dia kata, bila Nabi ditanya tentang jihad bidafi'il hamiyah, orang berjihad kerana nak mempertahankan maruah. Itulah hamiyah kan, dia marah kerana maruah dia tercabar kan. Au li talabil ghanimah, ataupun dia berjihad kerana nakkan ghanimah. Au bi qasdi husni dhikri, ataupun supaya orang sebut, orang puji dia kan. Nabi jawab lain. Nabi sebut benda lain. Nabi kata man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Nabi kata yang berjihad, yang disebut fisabilillah tu jihad kerana nak menegakkan kalimah Allah. Maknanya berjihad kerana Allah. Berjihad kerana yang lain tadi tu boleh tak? Dia macam cenderung kepada tafsiran yang mengatakan hadis ni Nabi kata yang tadi tu semua tak boleh. Kalau orang berjihad kerana hamiyah, berjihad kerana nak ghanimah, berjihad kerana nak dipuji, semua ni tak boleh. Kalau ada ni dalam diri seorang, tak ada apa-apa lah jihad dia. Tapi kan ada maksud lain. Nabi tak nafikan benda tu, tak ada hal lah kan. Cuma dia tak mengganggu tujuan asal. Tujuan asal dia nak menegakkan kalimah Allah. Tapi bila dia buat ada ghanimah kan, tak apalah. Siapa yang terbunuh kerana ada dia tak ada niat lain melainkan nak harta kan. Yang itu yang tak boleh kan. Tapi kalau diganggu kita serang, tengok berjuang pertahankan negara. Macam yang disebut niat, sebab kerana Allah kan. Allah perintah. Allah perintahkan mempertahankan negara, mempertahankan maruah, itu semua wajib kan. Kita buat sebab tu lah. Ar-raddu ala mubalaghati sufi. Habis tu. Kemudian tadi dakwaan sufi, sebahagian daripada ahli tasawuf lah, yang mengatakan tak boleh ni kita nak beramal kerana syurga ataupun neraka. Mesti buat kerana cinta kepada Allah. Itu je semata-mata kan. Ini kalau kat Malaysia bukan separuh, semua ahli tasawuf macam tu. Anak orang faham tu. Kita pilih ungkapan yang tak boleh dipertikaikan orang. Kalau ada 10, kita kata 5 orang buat jahat. Tak ni ni cerita lain lah. Ni jahat, bukan sufi jahat. Contoh kalau ada 10 orang gagal, kita kata 5 orang gagal. Ada 10, kita ada 10 pelajar, 10 orang pelajar. Itu 10 orang tu semua pelajar kita lah. Bila kita kata semua pelajar saya 10 orang tu lah, semua gagal. Jadi kita kata sebahagian daripada pelajar saya gagal. Salah tak ungkapan kita?
Macam ni. Ada 10 orang semua gagal, tapi kita kata Sebahagian daripada pelajar saya gagal. Salah tak ungkapan itu? Alah. Tak salah. Tak salah. Kita tak nafikan yang separuh yang kita tak sebut tadi tu gagal. Kita nak kata separuh gagal. Separuh lagi mungkin gagal, mungkin tak. Tapi memang gagal pun. Kita pilih ungkapan yang tak boleh dipetikaikan orang. Buat misal kata ada seorang dia lulus, dia makan di atas tong. Kita kata semua pelajar saya gagal. Yang seorang tu atas tong. Orang kata tak ada seorang atas tong. Batal kita punya ungkapan. Tapi kalau kita sebahagian gagal, ada seorang ke ada dua orang ke semua gagal ke, kita punya ungkapan salim. Tak ada pertikaian. Macam tu lah. Ni macam tu. Kita kata semua kan, semua sufi macam tu. Manalah tahu kalau ada kalau ada, aku tak kata semua, aku kata sebahagian. Sebahagian lah. Sebahagian tu mungkin ramai, mungkin sikit lah. Dia ada hikam lah. Makan ni hikam ni tu imat semalam ni. Kan? Ada tanda-tanda bila dia akan kecewa, bila dia gagal, dia imat semalam. Bergantung kepada amalan. Situ kita boleh Kahwin lagi ni. kita boleh andaikan lain. Kita boleh andaikan, maksudnya kita boleh andaikan seseorang tu bekerja nakkan pahala juga. Nakkan pahala, nakkan syurga, nakkan neraka kan. Sebenarnya macam tu kan. Maksud bekerja kerana Allah tadi tu tak, maksudnya kita tahu Allah sediakan syurga untuk kita kan. Dia tak bercanggah kat situ kan. Kita bekerja kerana Allah tu tak bercanggah dengan bekerja kerana nakkan syurga, nakkan neraka. Sebab itu akidah tu. Itu bukannya benda nampak depan mata kan. Kalau kita kata aku buat macam ni kerana nak syurga, itu tanda kuat iman dia kan. Sebab orang mungkin boleh cakap kat mulut dia buat macam ni nak syurga ataupun takut neraka, tapi masa dia buat, dia bukan kerana dia tak merasai syurga dan neraka tu. Dia tak dapat zahirkan dia tak dapat orang kata aku masukkan dalam otak dia kan. Sebab tu bila dia bekerja ataupun dia solat, dia lalai. Kalau orang dah tahu neraka tu panas, masa dia solat, rasa-rasanya dia boleh melencong tak? Macam orang meniti atas atas titi tu memang halus tu kan. Bawah tu matilah kalau jatuh kan. Dia tak apa tidak, dia kena lepas. Adakah dia tengah-tengah niti tu berangan, senyap, mampu dia mesti fokus. Orang cakap apa pun aku tak dengar ni sebab aku sekejap lagi jatuh ni kan. Dia fokus. Maksudnya orang tu dia dah maknanya benda tu dihadapi kan. Bahaya tu dia hadapi. Jadi kalau orang yang solat, dia tahu neraka tu betul, dia boleh melencong tak? Maknanya itu satu benda yang baik kan. Tapi orang solat kerana Allah lah dia kata kan, tapi dia ingat sini, tak faham lah tu kan. Maknanya dia tak memahami neraka dan syurga yang Allah apa tu kan. Patutnya macam tu lah kan. Wa ba'da hadzal bayan fi raddi 'ala al-falasifati yakunu min as-sahli ar-raddu 'ala sufiyah. Jadi kalau kita dah jelaskan macam tu, bila kita dah tolak pandangan ahli falsafah tadi, jadi mudah je kita nak tolakkan ahli pendapat golongan tasawuf ni. Sebab dia tak sepayah pandangan golongan ahli falsafah. Sebab ahli falsafah ni dia tak pegang langsung kepada wahyu kan. Dia tak pegang langsung pada agama, dia tolak betul. Ahli tasawuf masih lagi dalam kelompok yang bersandarkan pada wahyu kan. Jadi mudah sikit lah kan. Dia kata li'anna muntalaqahum fil asli muntalaqun dini, sebab mereka bergerak atas agama, itu asas. Walaisu kal falasifah, mereka tak macam ahli falsafah. Wa qad radadna 'alaihim fi kitabina al-ibadatu fil Islam wa kana mimma qulnahu hunak. Kita dah tolak pandangan ahli tasawuf ni dalam kitab al-ibadah fil Islam. Antara yang disebut seperti yang disebut oleh Qardawi ni, kata laqad syanna'a sufiyyah ala man 'abada Allah bihadzal qasdi wa qalu la yanbaghi lil 'abidi ay ya'budu Allah wa yaquma bi amrihi wa nahyi khaufan min 'iqabihi.
Jadi Sufi berpendapat tak sepatutnya seorang hamba tadi tu dia menyembah Allah dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya kerana takutkan hukuman Allah, atau tama'an fi thawabi, ataupun kerana mahukan pahala. Fa inna mithla hadzal 'abid waqifun ma'a gharadih wa hadhi nafsih. Abid yang macam ni dia kata dia hanya menjaga kepentingan dia dan keuntungan dia. Wa mahabbatullahi ta'badzalika wa tunafis, dan cintakan Allah itu tak boleh macam tu. Menafikan hal itu. Kalau cintakan Allah dia tak boleh macam tu. Fa innal muhibba la hagha lahu ma'a mahbubi. Orang yang cintakan sesuatu, dia tak ada dapat apa-apa habuan. Dalam dia mencintai kekasih dia tak ada apa-apa habuan. Kalau dia ni dia buat sebab nak akan habuan, maknanya dia tak cintakan Allah. Dia nak cakap macam tu lah kan. Fauqufuhu ma'a hadhihi illatun fi mahabbati. Kalau dia sayangkan seseorang ataupun dia cintakan kekasihnya kerana ada habuan, kerana dia manfaat, itu mencacatkan. Itu illah dia. Itulah penyakit yang ada dalam cinta dia. Kama anna tama'ahu fi sawabi tatallu'un ila an yastahiqqa bi'amalihi 'ala Allahi ujratan. Begitu juga kemahuan dia kepada pahala dan juga ganjaran Tuhan tadi tu, itu sebenarnya apa benda? Sebenarnya dia bercita-cita, dia sebenarnya menyangka. Dia kata menyangka amalannya tadi tu layak mendapat pahala Tuhan. Maksudnya Tuhan wajib bagi pahala dekat dia. Dia layak, dia buat ni, dia layak dapat pahala kan. Kalau dia buat sesuatu tu kerana nak syurga, dia kata seolah-olah dia menyangka amalannya tadi tu memang melayakkan dia dapat syurga kan. Sedangkan tak macam tu kan. Wa fi hadha afatan, dalam hal ni ada dua masalah dah. Tatalluhu ilal ujrah, pertama kemahuan dia kepada pahala. Seolah-olah amalannya tadi tu macam bayaran lah kepada pahala yang dia dapat tadi tu. Tuhan kena bagi cash macam tu kan. Tak ada orang kata apa, tak ada aspek lain yang boleh membatalkan. Wa ihsanu dhannihi bi amal, yang kedua dia sangka baik kepada amalan dia. Ini pun tak bagus kan. Wala yukhlisuhu min dhalika ila tajridul ibadati wal qiyam bil amri wan nahyi an kulli illah. Semua tu hanya dapat diselamatkan. Maknanya dua masalah tadi bagi orang tasawuf. Inilah dua masalah yang ada pada orang yang buat kerja kerana nak pahala ni kan. Masalah pertama, kerana dia jadikan akhirat tadi tu macam kat dunia ni, bagi duit dapat macam tu kan. Dan yang kedua, dia bersangka baik kepada amalan dia. Dia kata ni tak bagus, nak buang dua benda ni dengan satu benda. Tajridul ibadah an kulli illah, bersihkan ibadat daripada semua masalah tadi. Apa masalah dia? Itulah masalah yang dia buat kebaikan, nak pahala ataupun nak syurga kan. Bal yaqumu bihi ta'ziman lil amirin nahi, bahkan dia melakukannya mestilah kerana membesarkan Tuhan yang memerintah dan melarang. Itu je cukup. Wa annahu ahlun ay yu'bada wa tu'azzamu hurmatuh, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang layak disembah dan dia punya hak dia mesti dibesarkan. Bahwa yastahiqul ibadata wa ta'zim wal ijlal li dzati, Allah tu berhak disembah dan dimuliakan, diagungkan kerana zat dia, bukan kerana dia ada syurga, kerana dia ada neraka kan. Kama dia kata fil asaril ilahi, seperti yang disebut dalam konon-konon hadis. Itu bukan hadis kan, macam disebut dalam satu asar. Konon-konon Tuhan berfirman, itu dia kata asar ilahi, dia tak kata hadis kursi kan. Dia bukan hadis kan. Bawa istilah ni. Istilah ahli tasawuf lah. mana dia dapat? Dia biasalah, macam-macam boleh kan. Daripada Israiliyat, bawah ni disebut. Sumbernya Israiliyat. Banyak je Israel, nas-nas ataupun teks-teks yang ada dalam Taurat, dalam Injil tu diimport masuk dalam dalam tafsir, dalam syarah hadis, dalam hadis Nabi kan. Kemudian dia kata hadis Nabi. Dan dia
teks dah ada dalam Taurah kan. Macam yang Nabi Adam melihat tak pintu syurga tertulis Muhammad, itu Injil ataupun Taurah kan. Teks tu ada dalam Injil dan Taurah, sama sebiji kan. Diimport masuk ke dalam Islam kan. Jadi hadis dia bukan hadis kan. Sama macam ni lah. Ni daripada Israiliyat juga disebut oleh Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, dan dia mengatakan ni Israiliyat kan. Apa dia kata, laulam akhluq jannatan wala naran ama kuntu ahlan an u'bad. Macam Allah kata, kalau aku tidak menciptakan syurga dan neraka, bukankah aku ni layak disembah. Itu habis. Ni ada syair. Ni syair lah. Ni syair sufi. Dia kata, habil ba'sa lam ta'tina rusluh wa jahimatun nari lam tadhrim alaysa minal wajibil mustahiqi sana'ul ibadi 'alal mun'im. Katakanlah hari kebangkitan itu tidak dijelaskan kepada kita oleh utusannya. Maksudnya tak adalah hari kebangkitan macam tu kan. Wa jahimatun nari lam tadhrim. Katakanlah neraka yang membakar, yang besar apinya tadi tu tak ada, tidak menyala. Katakanlah tak menyala, tak ada neraka. Bukan ke menjadi satu kewajipan dan sepatutnya hamba tadi tu mesti memuji Tuhan yang memberi nikmat kepadanya. Dia nak cakap macam tu lah. Maknanya kalau tak ada neraka, tak ada syurga, memang kita kena sembah Tuhan. Macam tu kan. Dia dah jadi macam tu kan. Jadi macam lah kan. Dia import yang pandangan ahli falsafah Mithaliyun tadi tu kan. Golongan apa, idealism tadi tu kan. Masuk ke dalam ni kan, dalam Islam kan. Seolah-olah macam tu kan. فالنفوس الزكية العلية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجلى ويحب ويعظم فهو لذاته مستحق للعبادة. Jadi dia kata jiwa yang suci, yang tinggi, dia punya martabat dia hanya menyembah Allah kerana Allah tadi tu layak dia. Macam tu je lah kan. Qalu wala yakunul abdu ma'a rabbih ka'ajiris su'. Tak bolehlah seorang hamba tu dia layan Tuhan dia macam dia tu pekerja upahan yang jahat. In u'tiya ajrahu amil. Kalau diberi upah baru dia bekerja. Wa illam yu'ta lam ya'mal. Kalau dia tak diberi upah, dia tak bekerja. Hadza abdul ujrati la abdul mahabbati wal irada. Ini adalah hamba yang dia bekerja kerana nak upah, bukan dia bekerja kerana dia sayangkan majikannya. Macam tu kan. Walihadza yaruna an rabi'atil adawiyatil abiyatil masyhurah. Dan sebab itu mereka ada nukilkan, mereka ada sandarkan beberapa bait kononnya daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Ni dia, kulluhum ya'buduna min khawfi narin wa yarawna an-najata hazzan jazila aw bi ayyadkhulul jinana fayuhzaw bi na'imin wa yashrabu salsabila laysa li fil jinani wan nari hazzan ana la abtaghi bi hubbi badila. Mereka semua menyembah kerana takutkan neraka dan menyangka keselamatan tadi tu, keselamatan tadi tu hazan jazila, selamat daripada neraka tadi tu satu upah yang sangat lumayan. Au bi ayyadkhulul jinan, ataupun mereka menyembah Allah supaya dapat masuk syurga-syurga, wa yuhzau, dan dengannya mereka mendapat keuntungan. Keuntungan dengan apa? Bi na'imin, dengan nikmat syurga. Wa yashrabu salsabilan, dan dengannya mereka dapat minum air salsabil. Dan dia kata laisa li fil jinani wan nari hazun. Aku tak ingin langsung kepada syurga-syurga Tuhan dan neraka Tuhan. Ana la abtari bi hubbi badila. Aku tidak akan tukarkan cintaku kepada Tuhan dengan benda lain sebagai gantinya. Jadi orang kata macam ni lah. Ni beradab ke atau biadab ni? Yang ni sebenarnya beradab ke atau biadab?
cerita lain lah, dia tinggi, dia punya kasih sayang tu. Tapi ni adab ataupun biadab kan. Kalau dia kata, kalau seorang guru dia kata kat anak murid dia, kalau kau rajin belajar, dapat cemerlang dalam pelajaran, aku bagi kau katakanlah aku bagi kau satu tiket pelancongan kan? Ke katakanlah ke tiket umrah lah, aku bagi kau tiket umrah kan? Dan ziarah ke Istanbul kan, contohnya kan. Anak murid tu kata, aku tak nak tu kan? Aku cemerlang ni, aku nak cemerlang sebab aku sayang kat engkau, aku tak nak abuan tu. Tak payahlah kan. Ni adakah adab atau biadab? Apa perasaan guru? Dia kecil hati lah kan. Apa ni, aku dah bagi, nak aku bagi macam ni, nak senangkan kau jawab macam ni kan, macam sombong, action ni macam kau ni tinggi lah, tak perlukan benda semua kan. Dia kecil hati lah kan. Tu contoh lah kan. Tuhan kata kau buat macam ni aku bagi, tiba dia kata aku tak nak tu. Aku tak nak ni semua kan. Tak heran. Aku tak heran kepada syurga neraka tu kan. Ini adakah adab ataupun biadab? Kalau dalam kacamata manusia tu biadab lah kan. Kita tak boleh samakan Tuhan dengan manusia, tu betul lah kan. Wa min ulama'il muslimin man radda hadzal kalam. Ada ulama Islam yang tolak ucapan ni. Wa atabarahu min syatahatil qaumi wa ru'unatihim. Mereka menganggapnya sebahagian daripada syatahat sufiyah. Syatahah sufiyah, dia macam tindakan luar kawalan lah. Tindakan luar kawalan disebabkan perasaan sayang yang terlampau tinggi, dan mereka mengalami satu situasi yang dipanggil sakar dan mabuk cinta, sehingga mereka melakukan tindakan di luar sedar. Mungkin mereka bercakap sesuatu ataupun buat sesuatu tindakan. Cakap contoh ni, dia kata nampak Tuhan ke kan, ataupun dia kata Tuhan ada dalam poket aku ke kan, contohlah kan. Ataupun dia buat sesuatu, dia menari-nari ke kan, dalam keadaan tidak sedar kan. Ni syafaat sufiyah kan. Dan mereka anggap ini syafaat sufiyah lah kan. Maknanya kalau syafaat sufiyah, adakah dia ada nilai dalam syarak? Dia tak ada. Jadi hukumnya sama seperti hukum orang mengigau lah. Orang yang tidur kemudian dia buat sesuatu, boleh jadi hujah tak? Boleh diambil tindakan tak? Orang yang buat sesuatu tapi dia tak sedar, ataupun orang gila lah. Orang yang tidur, yang mengigau ketika tidur, ataupun orang gila dia buat sesuatu. Katakanlah dia buat sesuatu tu, kalau orang yang akal waras buat, ada hukum dia kan. Kalau dia ceraikan isteri dia kan, jatuh kan, talak. Tapi dia masa tu dia ngigau kan, ataupun dia dah gila, jadi tak boleh lah kan. Jadi contohlah juga ni, dia tak ada nilai lah macam tu kan. Walam yara ayya harajin aw naqsin fi ibadati llahi khaufan wa tama'an wa raghaban wa rahaban. Mereka, iaitu ulama Islam, berpendapat tak ada masalah kan, ataupun bukanlah satu kekurangan kalau kita beribadah kerana takutkan neraka ataupun kerana mahukan syurga. Ihtaja haula'il ulama bi ahwalil anbiya'i war rusuli was-siddiqin was-salihin wa du'aihim was-sana'i alaihim fi kitabillahi ta'ala bi khaufihim minan nar. Mereka berujar, ulama Islam berujar dengan keadaan para nabi sendiri, para rasul, para siddiqin, para salihin, dan doa-doa yang mereka ungkapkan, dan pujian Tuhan ke atas mereka kan. Dengan sebab mereka itu takutkan neraka dan harapkan syurga kan. Contoh dalam firman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Tu syahid dekat situ. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Para nabi ni mereka harapkan rahmat Tuhan dan mereka takutkan azab Tuhan. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Sebenarnya azab Tuhan kamu tu sesuatu yang perlu dia, maknanya perlu ditakuti.
Mereka ni dipuji sebab dalam Quran sebut ulaikal ladzina yabtaghun, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab. Dipuji kan. Wa dzakara subhanahu ibadahu alladhina syarrafahum bil idafati ila ismihir rahman fasammahum ibadur rahman. Dan dalam Quran Allah dipuji hamba-Nya dengan menyandarkan mereka tadi tu kepada namanya Rahman. Disebut ibadur rahman. Ni satu pujian lah. Wasna alaihim bi ahsani amalihim. Allah memuji mereka dengan sebab amal mereka, faja'ala minha, dan antara amalan itu ialah isti'azatuhum bihi minan nar, mereka berlindung daripada neraka. Qala ta'ala, ini dalam ibadur rahman alladzina yamshuna tu kan. Apa sambungan dia disebut walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama tu kan. Mereka juga berdoa, ya Tuhan kami, jauhkan mereka kami daripada azab jahannam. Azab ni tadi tu sangat gharam, sesuatu yang menyusahkan. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Tu contoh lagi, wa akhbara 'anil muttaqin min ibadihi, dan golongan muttaqin, martabat yang tinggi. Allah kata annahum tawassalu ilahi bi imanihim ayyunjiyahum minan nar. Mereka sendiri minta Tuhan, mereka bertawassul dengan amalan mereka, dengan iman mereka, supaya mereka dijauhkan daripada neraka. Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Tu faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar, jauhkan kami daripada neraka kan. Faja'alu a'zama wasailihim ilaihi wasilatal iman an yunjiyahum minan nas. Mereka pakai wasilah mereka, benda paling tinggi, paling berharga apa dia? Innana amanna, kami dah beriman. Jadi itu macam wasilah kan. Jadi jauhkan kami daripada neraka kan. Wa akhbara ta'ala an sadatil arifin ulil albab. Dan golongan ulil albab, maksudnya orang yang celik akal dia kan. Annahum kanu yas'alunahu jannata, mereka minta syurga. Wa yata'awwazuna bihi min narih, mereka berlindung daripada neraka kan. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Siapa dia? Ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzabannar. Situ kan. Kata habis dia ayat sebuah tu semua itulah. Wa fi sahih fi hadithil malaikati sayyara, dalam hadis sahih macam tu juga. Malaikat disebut al malaikatu sayyara, malaikat yang ronda-ronda ni. Kerja dia meronda-ronda. Kalau di majlis ilmu ataupun majlis zikir, dia transit macam tu kan. Anna Allah Ta'ala yas'aluhum an ibadihi wa a'lamu bihim fayaqulun atainaka min 'indi ibadika yuhallilunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak fayaqulu 'azza wa jalla wa hal ra'awni fayaquluna la. Mereka kata kami datang baru lepas bersama dengan golongan yang membesarkan kamu, berzikir ni. Tuhan kata, adakah mereka melihatku? Mereka kata tidak. Tuhan kata lagi, kaifa lau ra'auni, bagaimana agaknya kalau mereka melihatku? Mereka jawab, lau ra'auka lakanu laka asyadda tamjida, kalau mereka melihat engkau sudah tentu mereka puji lebih lagi. Qalu ya Rabb, mereka tanya lagi, mereka kata lagi, yas'alunaka jannatak, mereka juga minta syurga. Fayaqul, Allah tanya, hal ra'auha, adakah mereka melihat syurga? Inilah nilai dia. Jadi jadikan syurga sebagai beramal untuk dapat syurga tadi tu. Sinilah beza dia. Jadi dia bukan upah macam yang diorang gambarkan. Syurga tak nampak. Kalau upah tu boleh jangka-jangka kan. Upah tak boleh jangka, syurga tak boleh jangka. Dia kata hal ra'auha, adakah mereka melihat syurga? Mana tadi? Fayaquluna la, mereka jawab tidak. Wa izzatika ma ra'auha, demi keagunganmu mereka tidak melihat syurga. Allah tanya, kaifa law ra'auha, bagaimana agaknya kalau mereka melihat syurga? Malaikat menjawab, law ra'auha lakanu laha ashadda talaba,
Kalaulah mereka melihat syurga, sudah tentu mereka akan minta lebih lagi, kan? Mereka akan sungguh-sungguh minta. Dan mereka cakap lagi, wastarisu nabika minan nar, mereka juga berlindung daripada neraka. Tuhan bertanya, hal ra'auha, adakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, la wa izzatika ma ra'auha, demi keagunganmu mereka tidak melihat neraka. Tuhan tanya lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, law ra'auha lakanu ashadda minha haraban, kalau mereka melihat neraka sudah tentu mereka akan lebih kuat lagi lari daripada takut ataupun lagi daripada neraka. Allah berfirman, ni baik ataupun tak baik golongan hamba yang minta syurga dan neraka ni? Okay. Allah kata, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu wa a'adtuhum mimma sta'azu. Aku jadikan kamu sebagai saksi. Allah kata bahawa aku telah ampunkan mereka dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, iaitu syurga, dan aku akan jauhkan mereka ataupun lindungkan mereka daripada neraka yang mereka minta jauhkan. Ini wal Quran was sunnatu man mula'ani minas sana'i ala ibadihi ta'ala wa awliyaihi bi su'al jannati wa darajatiha wal isti'azati minan nar wal khawf minha. Dan Quran, hadis syarat dengan benda ni. Allah puji ke atas hamba-hambanya yang minta syurga dan minta jauh daripada neraka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ista'izu billahi minan nar, minta perlindungan kepada Allah daripada neraka. Ni arahan. Takkanlah tak ikut pun arahan Nabi, kan? Wa qala liman sa'alahu murafaqatahu fil jannati a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ada sahabat minta masuk syurga. Nabi kata, kau nak apa? Nak bersama kamu dalam syurga, kan? Lain tak nak, kan? Nabi kata, tolong aku dengan kamu banyakkan solat. Jadi kena solat banyak lah nak masuk syurga. Macam itulah. dah jelas dah tu, kan? Kalau nak masuk syurga, banyak sikit lah solat, macam tu, kan? Maknanya kalau dia mirip lah, kalau kau nak dapat untung lebih, kerja lebih sikit lah, macam tu lah, lebih kurang, kan? Qalu wal amalu ala talabil jannati wan najati minan nar maqsudu syari'i min ummati. Jadi bekerja untuk mendapatkan syurga dan menjauhkan daripada neraka tadi, itu tujuan yang telah syariat tetapkan untuk umat ni. Liyakuna daiman ala zikrim minhum, supaya kedua-duanya tu diingati oleh mereka selalu. Fala yansawnahuma, dan mereka tidak lupanya. Wali annal imana bihima syartun fin najah, kerana beriman kepada syurga dan neraka tadi tu syarat nak selamat. Macam mana dia tak beriman kepada syurga dan neraka dan tak rasa gerun dengan syurga dan neraka, tak rasa suka kat syurga, tak rasa gerun dengan neraka, lepas tu dia nak selamat, dia tak selamat lah macam tu, kan? Tuhan kata yang ni syurga kau kena suka, yang ni neraka kau kena takut. Dia tak takut. Maknanya dia tak takut dengan Tuhan lah tu, kan? Kalau Tuhan kata, ni aku ada buat syurga, kau kena suka lah, kan? Aku ada buat neraka, kau kena takut. Dia kata aku tak takut. Tak takut, maknanya dia tak takut perintah Tuhan lah ni, kan? Payah macam tu. Waqad haddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa ummatahu ala talabil jannati fa wasafaha wa jallaha lahum liyaktubuha, macam meminang, kan? Nabi jelaskan syurga tu sejelas-jelasnya pada sahabat supaya mereka dapat berlumba untuk memperolehinya, kan? Macam orang nak pinang, kan? Waqala ala musyammirun lil jannah, ada orang nak bersungguh-sungguh untuk dapatkan syurga. Fa innaha wa rabbil ka'bati nurun yatala'la, syurga tadi tu demi Tuhan Kaabah adalah cahaya yang bersinar-sinar, yang mengelit-gelit. Raihanatun tahtaz, wangian, kan? Wangian yang menarik, kan? Zaujatun hasna, isteri yang cantik, kan? Wa fakihatun nadhijah, dan buah-buahan yang ranum. Qasrun masyid, istana yang tinggi, kan? Nahrun mutrid, dan sungai yang luas, kan?
Hadis panjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, nahnul musyammiruna laha. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kamilah orang yang kamu sungguh-sungguh untuk memperoleh dia. Nabi kata, qulu insya-Allah. Nabi kata, jangan cakap yang tu, kata insya-Allah kan. Dengan izin Tuhan tu kan. Dia kata kalau sebut lagi banyak ni, dia kata walau zahabna nazkuru ma fi sunnati min qawlihi man amila kadza wa kadza adkhalahul jannah tahridan ala amalihi la wa an takuna hiya al-ba'itha ala al-amali la tala dhalika jiddan wa dhalika fi jami'il amal. Kalau kita nak sebut panjang sangat, semua amalan macam tu. Fa kaifa yakunu al-amalu li ajli thawabi wa khawfil 'iqabi ma'lulan. Kalau dah macam banyak semua amalan macam tu, macam ni kita boleh kata beramal kerana nakkan pahala dan takutkan hukuman Tuhan tadi tu masalah, maklul. Maksudnya satu kepercayaan yang cacat kan, yang ada penyakit kan. Wa rasul yahrudu ala, sedangkan Nabi gesa kan. Wa qalu aidan Allah subhanahu yuhibbu min ibadi ay yas'alu jannata. Dan Allah pun suka kalau hamba-Nya minta syurga. Tiba ada orang kata dia tak minta syurga, dia mengelak daripada cinta Tuhan lah. Apa yang Tuhan suka dia mengelak. Macam mana dia kata dia suka Tuhan ni kan? Kalau dia suka Tuhan, dia akan buat benda yang Tuhan suka, dia boleh mengelak pula kan. Ni sebenarnya cinta Tuhan ke ataupun sombong ni kan. Macam tu kan. Wa yasta'idhu bihi min nari fa innahu yuhibbu ay yus'al. Kerana Allah suka kalau dia diminta. Wa man lam yas'alhu yaghdab alaih. Jadi kalau orang tak minta, Allah akan murka kan. Wa a'zamu ma su'il, dan perkara yang paling besar yang diminta kepada Tuhan yang Tuhan suka adalah syurga. Wa a'zamu mastu'idza bihi minan nar, dan benda yang paling besar yang diminta kepada Tuhan supaya dijauhkan adalah neraka. Qalu wa idza khalal qalbu min mulahazatil jannati wan nar wa raja'i hadhihi wal harabi min hadhihi fatarat azaimuh wa dha'ufat himmatuh wa hiya ba'isatu. Kalau hati tu sunyi daripada syurga dan neraka, dia tak ada fikir syurga, tak ada fikir neraka dalam hati, dan tak harapkan syurga dan tak lari daripada neraka. Kalau hati tak ada benda tu, fatarat azaimuh, maka kehendak, keinginan seseorang dalam hatinya kurang, akan luntur, dan himmahnya akan lemah. Sebab itulah pendorong dia. Wa kullama kana ashadda talaban lil jannati wa amalan laha kana al ba'ithu lahu aqwa. Setiap kali keinginannya kepada syurga tu kuat, maka dorongan kepada amalan tu lebih kuat. Macam itulah. Wal himmatu ashad wa sa'yu atam wa hal amrun ma'lum bi dzauq. Benda ni maklum lah, dapat diketahui dengan zauq. Qalu walau lam yakun hadha matluban li syari'i lama wasafa al-jannata lil ibad wa zayyanaha lahum. Kalalah syurga tadi tu, neraka tadi tu bukan tujuan, Allah tak sebut kan kepada hamba-Nya kan. Syurga tadi tu dia tak sebut perhiasannya, kecantikannya kepada hamba kan. Dia tak dedahkan wa aradha alaihim, dia tak disebut kan. Wa akhbarahum an tafasili ma tasilu ilahi uqulu minha. Dan kalau dah dia bukan tujuan, Allah takkan cerita secara terperinci kan, supaya akal manusia ni dapat macam tangkap sikit lah kan. Wa ma'adahu akhbarahum bihi mujmala tashwiqan lahum. Ada benda yang Allah detailkan, benda yang boleh faham sikit kan. Jadi benda yang selebihnya Allah bagi secara umum dan tu je, syurga tu kan, secara mujmal dia, supaya dia macam mana akal manusia kan, agaknya macam mana tu kan, supaya dia rasa kata perindu ataupun keinginan tu. Wa hisal lahum ala an yas'au laha sa'yaha, dan sebagai gesaan mereka untuk berlumba-lumba mendapatkannya. Macam Allah kata dalam syurga ada buah, tu boleh fikir kat akal. Tapi bila Tuhan kata syurga, dia tak macam buah kat utubihi mutasyabihat kan. Ada akal tak faham balik dah kan, macam mana pula tu kan. Dia bagi detail satu benda, tapi dia mujmal benda lain. Buah tu sendiri, buah tu Allah kata dalam syurga ada buah, tapi buah dia tak macam buah dunia. Macam mana? Yang itu saja dia buat supaya
bersungguh-sungguh kan. Dalam syurga ada bidadari, ada perempuan, ada isteri. Tapi dia kata isteri dia lain pula kan. Muda sepanjang masa, lepas tu tak ada kotor, baru putih jadi dia macam mana tu yang macam tu dia pun jumalkan. Dia tak detail kan, supaya manusia tadi tu bersungguh-sungguh macam tu kan. Haqiqatul jannati wan nar ni. Panjang ni. Ni nak baca. Haqiqatul jannati wan nar, hakikat syurga neraka ni. Baca Madarijus Salikin. Ni baca. Ibnul Qayyim dia kata dia ada pandangan dia. Pandangan dia kata pertengahan, wasatan baina sufiyah wa baina man radda alaihim. Pertengahan, dia tak tolak sufi dan dia tak menyokong. Pertengahan di antara golongan sufi dengan golongan yang rad, yang tolak sufi dan menyalahkan golongan sufi. Dia tertengah. Faqala ba'dan haka qaula ulaika wa radda haula. Selepas dia menyebut pandangan sufi dan pandangan golongan yang menolak golongan sufi, dia kata apa? Ibnu Qayyim kata wa tahqiq ayyuqal. yang apa yang tepatnya kita cakap beginilah, dia kata al jannatu laysat isman li mujarradil asjari wal fawakih. Syurga ni bukan nama bagi kebun dan buah-buah, yang tu bukan. Wa ta'am wasyarab, dan bukan nama bagi makanan dan minuman. Wal huril 'ain, dan bukan nama kepada bidadari. Wal anhar wal qusur, bukan juga nama kepada sungai dan istana-istana. Wa aktsarun nas yaghlituna fi musammal jannah. Kebanyakan manusia salah faham tentang maksud syurga, musamma dia. Mereka salah kat situ. Mereka ingat syurga ni sungai, syurga ni kebun, macam tu kan. Fa innal jannata ismun lidarin na'im al-mutlaqil kamil. Syurga ni nama bagi dunia yang kekal, yang penuh dengan nikmat kan? Yang sempurna. Wa min a'zami na'imil jannah, dan di antara nikmat syurga yang paling besar, at-tamattu'u bin nazari ila wajhillahil karim, melihat kepada Allah. Adakah melihat kepada Allah ni? Ni bukan kebun kan. Wa sama'i kalamina, mendengar kalam Allah. Wa qurratil aini bil qurbi minhu. Dan di antara nikmat Allah, nikmat syurga tadi tu, merasa sejuk mata bila berhampiran bila dekat dengan Tuhan dan mendapat redha Tuhan. Jadi itu paling tinggi. Fala nisbata iladzati ma fiha minal ma'kul. Jadi itu bukannya makanan, bukan minuman. Ma'kul bukan, masyrub bukannya pakaian, bukan malbus. Wasuwaru ila hadhihi alladzati abadan fa aisaru yasirin min ridwanihi akbaru minal, mana tadi tu? Wasuwaru ila hadhihi alladzati abadan fa aisaru yasirin min ridwanihi akbar, mana tu? Fa aisaru yasirin min ridwanihi akbaru minal jinan wa ma fiha min zalik. Jadi redha Allah yang paling mudah tadi tu, dia lebih besar daripada semua, daripada syurga tadi tu kan, daripada benda-benda yang ada dalam syurga tadi tu, daripada buah apa semua tu kan. Kama qala ta'ala wa ridwanu minallahi akbar. Redha Allah lebih besar, maknanya redha Allah tu lebih besar daripada makanan, daripada bidadari semua tadi tu. Wa atabihi munkaran fi siyaqi itsbat. Ayu syai'in kana min ridahu min 'abdi fa huwa akbaru minal jannah. Yang redha Allah tu lebih besar daripada syurga. Qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqal lahu qalil. Sedikit daripadamu tu dah cukup untuk aku, tapi yang sikit bagi kamu tu
Nisbahnya bagi aku bukan sikit lah, tak boleh disebut sikit lah, banyak lah. Sedikit daripada redha Allah itu sudah cukup. Tapi redha Allah yang sikit tu tak boleh kata sikit lah, dia lagi besar daripada makanan dalam syurga, minuman dalam syurga macam tu kan. Dan dia sebahagian daripada syurga. Wa fil hadits sahih, hadits ar-ru'yah, fa wallahi ma atahum Allah syai'an habba ilaihim minan nazari ila wajhi. Sebut tak ada nikmat yang lebih paling mereka suka dalam syurga nanti selain daripada melihat kepada wajah Allah. Wa fi haditsin akhara annahu subhanahu idza tajalla lahum ra'aw wajhahu 'ayanan nasu ma hum fihi minan na'im. Bila mereka penghuni syurga melihat Allah saja, mereka lupa yang mereka ada dalam nikmat syurga, lupa. Macam tu kan. Wa dhahalu anhu, mereka lupa tentang syurga semua kan. Qala Ibnul Qayyim wala raiba anna al-amra hakadha wa huwa ajallu mimma yakhturu bil bal. Jadi tidak ragu-ragu lagi kan, benda yang macam ni yang susah untuk dibayangkan, sangat tinggi untuk dibayangkan oleh fikiran manusia, ataupun au yaduru fil khayal, ataupun susah untuk digambarkan dalam untuk diimajinasikan. Wala siyama inda fauzil muhibbina hunaka bi ma'iyatil mahabbah. Lebih-lebih lagi ketika mereka maknanya berjaya kerana memperolehi cinta Tuhan tadi. Fa innal mar'a ma man hab fa ayu na'imin wa ayu lazzatin wa ayu qurrati 'ainin wa ayu fawzin yudani na'imatil ma'iyyah wa ladzataha wa qurratal 'aini biha wa hadha wallahi wal 'alam alladhi shammara ilayhi al muhibbun wal liwa alladhi ammahu al 'arifun wa ruhu musamma al jannah wa hayatuha wa bihi tabatil jannatu wa alaihi qamat. Jadi redha Tuhan, melihat kepada Allah, dekat dengan Tuhan, itulah dia hakikat syurga kan, yang orang sembah lumba-lumba. Tapi orang susah, yang ni susah nak gambar kan. Macam pokok, macam makanan, macam bidadari tu senang sikit kan. Jadi dia letak tu kan, sebahagian daripada nikmat syurga kan. Tapi ada yang lagi besar lagi, yang lagi besar redha Tuhan, yang itu tinggi kan. Fa kaifa yuqal la yu'badullah talaban li jannatihi wala khauf. Kalau dah tahu syurga tadi tu antara sebahagian nikmat dia, bahkan nikmat syurga yang paling besar, dan roh syurga tu, roh syurga itu dah melihat pada Tuhan dan mendapat redha Tuhan. Tapi ada orang ngelak kata dia tak nak syurga, dia tak nak redha Tuhan, dia tak nak melihat Tuhan. Dia kata dia sayang Tuhan, dia cinta Tuhan, tapi tak nak tengok Tuhan. Dia tak nak redha Tuhan. Payah macam tu kan. Wa kadzalikan nar, begitu juga dengan neraka. A'adzanallahu minha fa inna li arbabiha min azabil hijab anillahi wa ihanati. Jadi neraka tadi tu dia sebenarnya hijab daripada melihat Tuhan, dan dia gambaran dia sebenarnya adalah penghinaan yang Tuhan tetapkan dan kemurkaan Tuhan, wa ghadabihi wa sakhatihi wal bu'du anhu a'zamu min iltihabin nari fi ajsani. Jadi masuk neraka tu cerita lain, tapi bila dah masuk neraka, dia jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan tu yang lagi seksa daripada neraka tu kan, yang sebenarnya kan. Jadi orang minta jauh daripada neraka tu sebenarnya dia kata sebab nak jauh, nak mengelak daripada jauh daripada Tuhan, nak dekat dengan Tuhan. Sebab tu dia minta jauh daripada neraka. Sebab kalau duduk neraka, jauhlah daripada Tuhan. Jadi kalau orang tu dia cinta Tuhan, dia tak nak neraka tu, sebab dia tahu kalau dia duduk neraka, dia jauh daripada Tuhan. Macam mana kalau orang tu kata dia tak kisah neraka ke apa ke kan, payahlah macam tu kan. Tak munasabah. Fa matlubul anbiya wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wal jannah wa mahrabuhum minan nar. Jadi yang dituntut oleh yang menjadi tuntutan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada tadi tu syurga, dan yang mereka nak jauhkan itu adalah neraka. Ni pandangan Ibnul Qayyim lah. Wa ba'da hadzal bayan al-musyrikil jami'i lam ya'ud hunaka majalun li da'wa ulaika al-mutafawwilina bi ghairi ilmin. Jadi inilah dia punya sebab dia. Dia tasawul bi ghairi ilm. Dia bercakap, berteori tapi tak ada ilmu. Teori tapi tak ada ilmu.
alladzina yuqarinuna bainal jannati maw'udati fil Islam wal jannati maw'udati fil Nasraniyah. Sebab mereka mereka bayangkan, mereka bandingkan syurga yang disebut dalam Islam ni dengan syurga yang disebut dalam Nasrani. Jadi dia ingat sama. Macam dalam Kristian, syurga dia tu alam malakut kan dia panggil. Alam malakut dia tu kapal lah, naik kapal, duduk kat kapal tu kan, macam cerita kartun tu. Semua yang dah masuk syurga, yang dah mati tu, heaven dia tu, duduk kat langit tu ada kapal. Situ mak ayah duduk situ kan. Dia ingat macam tu agaknya kan. Walladzina apa tadi tu, wasafu al-ula bi annaha daru ta'amin wa syarabin wa mut'in badaniyatin madiyatin khalisah wa wasafu thaniyata bi annaha daru hayatin ruhiyatin khalisah. Jadi dia kata syurga dalam agama Kristian ni dia roh semata-mata, alam rohani. Dia jauh daripada negeri yang ada makanan, ada minuman, ada keseronokan badaniah ni lah, yang macam dalam Islam. Dalam Islam sebut macam tu kan. Jadi kata dalam Kristian tak, dia macam ni. Yang dalam Kristian dia keseronokan rohani je. Jadi golongan ni terkesan dengan ni. Jadi dia terkesan dengan apa, dengan idea Kristian ni yang mengatakan syurga ni adalah keseronokan rohani kan. Satu alam yang dia tak ada benda yang diperlukan oleh badan ni, tapi dia alam roh macam tu kan. Mereka terkesan. Waqad aghnana Ibnu Qayyim rahimahullahu bi bayanihi 'ala ar-radd 'ala asy-syatr al-awwal fastabana li kulli dhi 'ainaini anna al-jannata daru na'imin badani wa ruhiyyin ma'an. Jadi Ibnu Qayyim dia tolak yang satu, ada dua, satu tanggapan yang mengatakan syurga tu adalah keseronokan anggota badan. Ibnu Qayyim kata tak. Jadi juga yang roh tu apa? Dia ada keseronokan rohani, apa dia melihat Tuhan. Yang itu juga syurga. Dua-dua ada kan. Li'annaha darus sawabi lil insan al-mukawwan minal jismi ruhi ma'an. Sebab syurga tadi tu adalah dunia balasan kepada manusia yang terdiri daripada jisim dan roh, jasad dan roh kan. Jadi syurga tu untuk jasad dengan roh dua-dua sekali. Wa min haqqil kayan al-insan kullihi ayyun'ama wa yusaba fa insanul akhirati imtidadul insan. Jadi kalau manusia tu kianul insan, ada roh, ada jasad, maka begitu jugalah kalau kat dunia macam tu kat akhirat pun macam tu jugalah. Manusia tu ada roh dia, ada jasad. Mana ada manusia dekat alam akhirat dia ada roh je kan, ataupun dia ada jasad je, tak hidup lah. Macam mana sifat dia kat dunia, dia ada roh, ada jasad, macam tu lah dia kat akhirat kan. Jadi kalau dekat akhirat tu, kalau kat dunia ni ada benda yang seronok jiwa kita, ada benda yang seronok badan kita, akhirat macam tu juga. Jadi syurga macam tu juga kan. Amma syatru tsani wa huwa anna jannatan nasraniyah ruhiyatun mahd fayarud. Adapun syatru tsani, pandangan yang mengatakan syurga tu macam syurga Nasrani Kristian, dia rohani semata-mata. Ini telah ditolak oleh Dr. Muhammad Abdullah Darras. Macam ni lah, panjang lah cerita dia ni kat sini. Lebih buat jadi cerita dan Taurat ni Indian ni. Ini cerita panjang pula.